Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan tentang bentuk piawai. Jadi sebelum ni kita dah belajar angka bererti dan untuk topik yang baru ini, cikgu akan gunakan slide. Kita tengok pada paparan yang cikgu gunakan. Hari ini kita akan belajar bentuk piawai. Objektifnya murid-murid dapat mengenali dan menulis nombor bentuk piawai. Seterusnya dapat melaksanakan operasi asas aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Ada dua kriteria yang cikgu nak murid-murid capai. Satu, boleh menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan arah sederhana secara individu. Maksudnya masing-masing kena cuba buat beberapa soalan yang cikgu akan berikan, dan cikgu harap sekurang-kurangnya 3 daripada soalan tu kamu boleh jawab dengan betul. Terusnya kita boleh menjawab satu soalan kebat secara berkumpulan. Ini kita boleh lakukan secara berkumpulan. Lepas itu cikgu terangkan aktiviti ini melalui Telegram, voice chat Telegram. Kemudian cikgu akan edarkan link dalam Telegram. Nama ni latih praktis. Praktis formatif untuk topik yang kita belajar ni. Apa itu bentuk piawai? Bentuk piawai ialah tulisan nombor tunggal dalam bentuk A kali 10 kuasa N dengan keadaan A lebih besar sama dengan 1, A lebih kecil daripada 10 dan N ialah integer. Ini adalah bentuk yang kamu perlu ingat sebab ini adalah peraturannya. Jadi kita kata mana bentuk bentuk piawai ni? Jadi kalau kita nak jelaskan dalam bentuk kapan, A kali 10 kuasa N dengan keadaan A lebih besar sama dengan 1, A lebih kecil daripada 10 dan N ini mestilah integer. Ini ada beberapa sudah senaraikan contoh nombor nombor tunggal yang ditukarkan kepada bentuk piawai. Saja cikgu susun sedemikian rupa untuk kamu nampak kaitannya tu. Kamu tengok 0.01 dia bersama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 2. 0.1 bersamaan 1 kali 10 kuasa negatif 1. 1 dah 1 kali 10 kuasa 0. 10 adalah 1 kali 10 kuasa 1. 100, 1 kali 10 kuasa 2. 1000 ialah 1 kali 10 kuasa 3. Jadi kat sini kalau kamu tengok ni, perhatikan boleh dilihat ada perkaitan kan? Tengok dudukan titik ni daripada angka 1 ni kamu tengok. 1, 2. Dia ke kanan. Ni negatif 2. 1. Kalau 1 saja ni, nombor 1 ni, nilainya apa? Indeksnya kalau kita tengok di sini adalah sifar. Ini dalam topik indeks kamu dah belajar. 10 ni pula ada 1 digit sifarnya. Tengok. Indeksnya di sini bagi asas 10 ni ialah 1. 100 indeksnya 2. 1000 tengok 1, 2, 3 ada 3. Harap kamu faham kaitan ini. Ya. Cik Lebah kata ada corak susunan nombor yang beri kan. Ini contoh penggunaan nombor tunggal. Kamu lihat cikgu beri contoh kat sini GC matahari. Besar kan angkanya. Kita tengok ini 1,989,000 trilion.
trilion kilogram. Kita boleh tulis dalam bentuk yang lebih ringkas, iaitu dalam bentuk piawai. Bentuk piawai ni kalau kamu tengok 1989 kali 10 kuasa 30 kilogram. Besar kan nilainya tu. Lebah ni pun terkejut. Baiklah. Daripada yang topik indeks kamu pelajari sebelum ni, kita nak guna pakai balik. Di mana tu? Ini cikgu ada senaraikan yang kamu perlu ingat kembali. Kamu perlu faham penggunaannya sebab kita akan guna dalam bentuk piawai ni. Satu ni kamu tengok S kali 10 kuasa N tambah T kali 10 kuasa N. Ni melibatkan operasi tambah. Sama dengan S ini dalam kurungan ini S tambah T. Yang ini kita boleh lakukan sebab kalau kamu tengok indeks ini dalam dua bahagian ini kamu tengok nampak sama nilai dia. Jadi kita boleh faktorkan dan kita letak di luar ni sini daripada kurungan ni. Okay. Yang kedua ni pula konsep yang sama, cuma beza dia yang ini melibatkan operasi tolak. Jadi dalam kurungan di sini S ini kita tolak dengan T. Sama juga syarat dia ni, tengok indeksnya sama. Indeksnya sama nilai. Okay. Yang ketiga ni pula ada perbezaan dia. Sebab ini melibatkan operasi darab. Kalau kamu tengok, ini S ini kita darab dengan T dan kita darab 10 kuasa. Yang ini nampak nilainya berbeza. Jadi apa yang berlaku ialah M ini, perkara ini melibatkan operasi darab. M ini kita tambah dengan N. Nampak? Bila indeks ini dalam operasi darab, ini kan operasi darab. Okay. Jadi M yang ditambah. Okay. Sekiranya kalau kamu tengok nombor 4 ni pula, operasi yang terlibat itu ialah bahagi. Okay. Kalau kamu tengok nombor yang di depan tu, S dengan T ni, S bahagi T. S ni bahagian yang di sini, ungkapan yang di sini ni bahagi dengan yang di sini. Okay. S-nya tu dibahagi dengan T. Manakala tengok bahagian nombor asas dan indeks ini, kalau kamu tengok asasnya sama. Asasnya sama. Jadi M-nya itu, tengok M-nya tolak N. Jadi untuk lebih mudah kamu ingat, 1 dan 2 ni dalam satu kelompok operasi tambah atau tolak. Ini. Untuk yang bawah ni 3 dan 4 ini satu kelompok lagi, melibatkan operasi darab atau bagi. Itu kamu boleh perhatikan dan kamu boleh rumuskan. Lihat perkaitannya tu supaya lagi mudah kamu faham, lagi mudah kamu ingat dan tahu macam mana nak gunalah. Okay, seterusnya ini cikgu bagi contoh sekiranya satu nombor itu lebih besar daripada 1. Nombor yang diberi, contohnya ni 1976. Nombor ni lebih besar daripada 1. Betul, tapi lebih besar juga daripada 10. Jadi apa yang kita perlu buat? Nombor ini kita perlu kecilkan, kita tukarkan dalam bentuk yang lebih kecil. Tapi dengan syarat kita tidak mengubah nilai. Okay. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Bila kita nak kecilkan, kita perlu bahagi. Jadi kita bahagi dengan 10 kuasa 3. Kenapa 10 kuasa 3? Tengok di atas ni. 1, 2, 3. Jadi 1976 bahagi dengan 1000. Ini mewakili digit sifar tu kan. Bahagi dengan 1000, kita boleh dapat 1.976. Ini kita mahu ini. Dalam bentuk yang seperti ini. Supaya memenuhi syarat syarat bentuk piawai itu. Okay.
Yang ini kita dah boleh capai. Untuk ni, tukar kepada ini, bahagi 10/3. Okey. Seperti yang cikgu sebut tadi, kita tidak boleh mengubah nilai. Maka apa yang kita perlu lakukan, sekiranya suatu nombor tu dibahagi dengan, katalah di sini contoh cikgu bagi 10/3, maka kita perlu darab dengan 10/3. Yang ini nilainya samalah dengan kali 1. Contoh katalah bahagi 1 juta kali 1 juta, samalah nilainya kali 1. Jadi kita tidak mengubah nilai. Okey, jadi yang ini turun ke bawah, yang ini pun turun juga. Kita dapatlah dalam bentuk piawai 1.976 kali 10/3. Dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam bentuk piawai. Okay. Katalah nombor yang lebih kecil pula. Si Cik Lebah ni cakap. Ya betul. Kita tidak boleh mengubah nilai kan suatu nombor yang diubah bentuk kepada bentuk piawai. Baiklah, yang ini pula nombor lebih kecil daripada 1. 0.0000196. Jadi macam mana kita nak tukarkan nombor ni dalam bentuk piawai? Langkah pertama, kita kena fikirkan macam mana nak jadikan nombor ini memenuhi syarat A lebih besar 1, A lebih besar sama dengan 1, A lebih kecil daripada 10. Nak memenuhi syarat ini. Jadi kalau tengok nombor ni kecil, jauh lebih kecil kan daripada 1, kita perlu darab. Nombor kecil nak jadi besar, darab. Darab mengapa? Kita tengok apa yang diberi ni. Tengok. Puluhan di sini ni kita perlu gerakkan 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi ada 4 pergerakan tu. Maknanya kita kali dengan 10/4. 10/4. Jadi bila kita darab dengan 10/4, oleh kerana kita tidak mahu mengubah nilainya, kita perlu bahagi dengan 10/4. Okey. Sebab kali 10/4 bagi 10/4, tetap jawapan dia sama nilainya. Dia sama dengan kali 1. Okey. Oleh kerana itu, maka kita boleh dapat turunkan yang bawah apa yang kita mahu ini, kali 10/4 kita dapat 1.976. Ini yang kita mahu untuk bahagian A. Bahagian A. Yang ini pula kalau kamu tengok, ini bahagi 10/4. Dia tidak memenuhi lagi, belum lagi memenuhi kehendak bersama bentuk piawai. Ni kamu tengok. Belum memenuhi lagi kehendak bentuk piawai kali 10/n. So apa yang kita perlu lakukan? Bahagi 10/4 ini kita tukarkan dalam bentuk kali 10/4. Jadi bagi mereka yang belum faham macam mana bahagi 10/4 tu jadi 10/-4, cikgu ada tunjukkan ni. Bahagi 10/4 sama dengan kali 1/0 bahagi 10/4. Sebab ni tulisannya begini dalam bentuk pecahan. Kali 1/0 bahagi 10/4. Okay. Jadi 10/0 ini bahagi di bawah ini, kita dah belajar dalam indeks, maka ia jadi tolak 4 indeksnya. Nilai sifar ni tolak dengan 4. Kita dapatlah 4 ini indeksnya. 10/-4. Ya, katalah kita nak cuba pula jawab soalan seperti ini. Macam mana nak jawab ni? Tengok dulu adakah dalam slide cikgu ni ada. Okey, patah balik. Katalah kita nak jawab ni 172,600. Okay, 172,600. Macam mana nak jawab ni? Okey. Demo Baiklah, kita tengok berapakah tengok di sini berapakah anjakan dia titik daripada depan ni kita tak tulis sebab kita mula daripada sini, tak perlu tak tulis dalam soalan ini, tidak perlu, tapi kita faham kita mula dari situ. So kalian dulu and
Mau pakai pen lah. Aku nak pakai warna biru lah. Okey. 1, 7, 2, 6, 0. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini, okey, daripada kanan ini kan, pada sebelum masa ni, okey, gerakkan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 kali kan. Tengok ni. Bonggol-bonggol ni kan ada 5. Okey, jadi apa yang berlaku ialah kita letakkan titik perpuluhan di tempatnya. Pas apa nama ni, rumah ratus ribu tu. Okey, 1, 7, 2, 6. Belakang itu, kerana dalam soalan ini tidak tentukan berapa angka berarti, kita boleh abaikan. Okey, 1.726. Ingat, yang ini tadi, kita dah dapat gini. Tapi ketika ni ingat, ini tadi ialah kita bahagi dengan warna lain. Ini tadi kita bahagi dengan berapa? 10 kuasa 10 kuasa apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 10 kuasa 5. Okey. Maka kita perlu darab dengan 10 kuasa 5 juga. Jadi apa yang berlaku? Ini kita turunkan. Darab 10 kuasa tu je. Kan? Senang je. Tak juga susah kan? Senang. Jadi yang ini ni, proses ini, kira je belum mahir, kamu boleh tulis. Ada masalah. Tulis dulu. Kalau sudah mahir, kamu boleh terus tulis. Tapi ada baiknya kita bantu. Dalam peringkat awal kamu bantu. Proses ni kamu tulis ni dapat bantu kamu untuk akan daripada kecuaian dan juga kamu faham. Okey. Masalah boleh dalam peringkat keadaan. Okey. Seterusnya kan, yalah, cikgu nak tunjuk kalau kata okey. Ini contoh lagi. Untuk operasi tambah. Katalah kita nak selesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah. Okey, macam mana caranya? Tengok di sini. Okey. 3.5 kali 10 kuasa 5 tambah 2.7 kali 10 kuasa 4. Okay, yang ini ni, 10 kuasa 4 ni, kamu perhatikan dengan bahagian yang hadapan ini, 10 kuasa 5. Jadi 10 kuasa 5, 10 kuasa 4. Untuk kita selesaikan operasi tambah ni, kita perlu pastikan bentuk indeks yang ada pada dua-dua bahagian ungkapan ini mestilah sama. Cara dia macam mana? Okey. 10 kuasa 4 ni kita tukarkan dalam bentuk yang cikgu tunjukkan ni. 10 kuasa negatif 1 kali 10 kuasa 5. Macam mana cikgu dapat ni? Sebab 5 tolak 1 samalah dengan 4. Kan kita mahu 5 kan, kita nak guna angka 5 tu. Okey, 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi, seterusnya, kita dapat 3.5 kali 10 kuasa 5 tambah, yang ini kita selesaikan dahulu. Yang ini kita anjak, yang ini kan negatif 1, so kita anjak ke kiri 1. Jadi, 0.27 kali 10 kuasa 5. Okey, sekarang, yang ini kita tengok indeksnya, kedua-duanya dalam ungkapan ini, bahagian depan dengan belakang ni dah sama dah. Okey, yang ini dah sama dah. So, kita dah boleh faktorkan. Jadi, 3.5 tambah 0.27 kali dengan 10 kuasa 5. Selesaikan, dapatlah jawapannya. Senang je. Okey, seterusnya, operasi tolak. Kalau kamu tengok di sini, soalan yang diberi, 0.82 kali 10 kuasa 2 tolak 3 kali 10 kuasa 3. Okey, yang ini pula, kamu tengok ini kedua-dua ini 10 kuasa 2 dan 10 kuasa 3 ni tak sama kan.
indeksnya. Jadi apa yang kita lakukan, kita perlu pastikan sama cara dia. Okay. Macam mana nak sama? Kita boleh pilih 10 kuasa 2 ni, tengok. 3 tolak 1 dapat 2. Kenapa cikgu pakai 3? Sebab kita nak samakan nombor indeksnya. Dalam ungkapan tu mesti ada ni. Jadi 10 kuasa 3, 3 macam mana nak dapat 2? 3 tolak 1. Jadi 10 kuasa negatif 1 tambah 3, sama dengan 2. Okay. Jadi kita selesaikan 0.82 kali 10 kuasa negatif 1 ni, kita selesaikan dapat 0.082 kali 10 kuasa 3 tolak 3 kali 10 kuasa 3. Nah, ni dah sama dah. Indeks ni dah sama. Maka kita boleh faktorkan, kita dapat 0.082 tolak 3 kali 10 kuasa 3. Kita selesaikan yang dalam kurungan. Inilah jawapan yang kita dapat. Okay. Macam mana pula? Okay, yang ini contoh lain lagi. Yang ini contoh lain lagi. Macam mana kita nak selesaikan operasi melibatkan operasi tambah, tolak. Okay. Kamu boleh tengok. Cikgu nak pergi pula pada yang, kalau soalan kamu boleh tanya cikgu. Ada yang tak faham lah. Pada contoh yang cikgu bagi ni, kamu boleh tanya. Yang ini, perbezaannya hanyalah di sini soalan ini ada melibatkan 3 angka bererti. Undarkan kepada 3 angka bererti. Itu saja. Jadi, kalau kamu tengok, ini jawapan yang kita dah dapat ni. Di sini ni, kita perlu sini, boleh daripada sini. Ini jawapan yang kita dah dapat ni, kamu tengok. Ini nombor ni, dia tidak memenuhi kehendak soalan 3 angka bererti. Jadi, kita kena tukarkan dulu kepada bentuk indeks. Okay, tukar dulu dalam bentuk bentuk piawai dahulu. Pastikan ini dalam bentuk piawai dahulu. Okay, ini adalah dalam bentuk piawai. Kan? Dalam bentuk piawai dah. Lepas tu apa kita buat? Okay. Lepas tu kita pastikan ini dalam bentuk 3 angka bererti. 1.255 kali 10 kuasa 1 ni. Kali yang ini kita selesaikan. 10 kuasa 1 kali dengan 10 kuasa 3 ni kita selesaikan. Indeksnya kita tambah. Dapat 4. So, yang ini kita bundarkan. Dapat 1.26. Ini saja ada perbezaan sedikit. Untuk yang B ni 0.723 kali 10 kuasa 7 tolak 4 kali 10 kuasa 5. Okay, yang ini pula. Kamu tengok. Okay. Sama juga langkah kerja dia, pastikan kedua-duanya mempunyai indeks yang sama. Oleh kerana di sini 7 dengan 5 ni, jika kamu nak pindah 5 kepada 7, boleh. Atau 7 kepada 5, boleh. Tapi ada juga cara lain yang lebih ringkas. Kalau kamu tengok di sini apa dibuat. Okay. Kamu kena ingat, kalau suatu indeks itu berubah terlalu jauh, nombor yang depan yang kita darab tu, nilainya perubahannya besar. Di sini pendekatan yang cikgu cadangkan, ialah kita ambil yang tengah-tengah lah. Okay. Jadi di sini yang berlaku 7 ni tukar kepada 1 dan 6. Indeks 7 ni tukar kepada 1 dan 6. Jadi 10 kuasa 7 sama dengan 10 kuasa 1 kali 10 kuasa 6. 10 kuasa 5 ni sama dengan 10 kuasa negatif 1 kali 10 kuasa 6. 6 tolak 1, 5. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita boleh selesaikan yang di depan ni dulu. Okay. Nampak perubahannya tidak terlalu besar lah. 10 kali dengan 0.723 dapat 7.23. Okay. Yang ini pula negatif 4 kali dengan 10 kuasa negatif 1, perubahannya pun tak juga begitu besar. Dapat 0.4. Jadi 7.23 tolak 0.4. Ini kita boleh selesaikan. Faktornya kali 10 kuasa 6. Okay. Maka kita dapat 6.83 kali 10 kuasa 6. Untuk 3 angka bererti. Okay. Kamu boleh cuba. Okay. Seterusnya. Untuk darab pula, okay, setelah 3.5 kali 10 kuasa 5 kali 2.1 kali 10 kuasa 3. Okay, cara dia,
Baiklah, darab yang ini kita boleh selesaikan, depan ni kita boleh selesaikan. Boleh kamu letak di depan. 2.1 ni kamu boleh letak di depan. Darab 43.5 darab 2.1. Yang ini 10 kuasa 5 ni, oleh kerana ini operasi darab, 5 tambah dengan 3. Indeksnya ni 5 dan 3 ni kita tambahkan. Kita dapat jawapan dia 7.35 kali 10 kuasa 8. Okay. Baiklah, seterusnya yang ini bahagi. Okay, macam mana nak selesaikan ini? Kamu tengok yang di bawah ini dalam bentuk 0.003 ni. Pembagi di ke bawah ni kan. Okay, tukarkan dulu dalam bentuk piawai. Seperti ini. 3 kali 10 kuasa 3 ni. Jadi 36.9. Boleh kita bahagikan dengan 3. Boleh kita bahagikan terus dengan 3. Kita dapat 12.3. Yang indeksnya ni 5 dan 3 ni, untuk kali 10 kuasa 5 dan kali 10 kuasa 3 ni, kerana ini bahagi, maka kita tolak. Jadi 5 tolak 3. 10 kuasa 5 tolak 3. So apa yang kita dapat? Okay. Kita dapat 10 kuasa 2. Tapi kamu tengok di depan ini 12.3 ni, ini masih belum memenuhi syarat bentuk piawai. So kita tukar dulu 1.23 kali 10. Kali 10. Sebab ni kita nak pastikan ni A tu memenuhi syarat. A tu dalam bentuk piawai tu kan. Memenuhi syarat tu. Okey, jadi yang 10 kuasa 1 kali 10 kuasa 2 ni pula kita selesaikan. Oleh kerana ini operasi darab, indeksnya kita tambah. Kita dapat 1.23 kali 10 kuasa. Okey. Itu sajalah untuk kali ini. Saya harap kamu dapat memahami apa yang cikgu sampaikan. Dan sekiranya ada persoalan, ada yang kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Latihan formatif akan cikgu bagikan linknya dalam grup Telegram. Cikgu nak kamu jawab lah. Dan kita boleh sambung perbincangan dalam voice chat Telegram. Okay, itu saja. Terima kasih.